Amin. Okey, lama kita tak selawat tafrijiah nah. Kita mulakan pagi ni dengan berselawat tafrijiah. Boleh nak? Seorang-seorang ke? Siapa yang duduk 2 orang, siapa duduk 3 orang sama-sama nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadu wa tanfariju bil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Hai sekalian hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang disayangi, lagi dirindui. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kesyukuran kita rafakkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas nikmat yang dikurniakan kepada kita pagi ini. Insya-Allah kita bersama-sama kembali di bawah satu naungan muka bumi Allah, di alam maya, di bawah gelombang yang Allah Ta'ala ciptakan. Lantas kita bersama-sama duduk bersimpul di dalam satu ruangan yang disebut sebagai ruangan alam maya. Mudah-mudahan ruangan yang maha luas ini yang Allah Ta'ala ciptakan, kita bersama-sama berada di bawah sayap para malaikat, insya-Allah Ta'ala. Hari ini dengan izin daripada Allah Ta'ala, kita akan sambung tafsiran kita berkenaan dengan surah An-Naba, iaitu kita berhenti pada minggu yang lalu ayat 1 hingga 5. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat 6 hingga ayat ke-16. Bermakna insyaAllah kita akan bawa 10 ayat pada hari ini, yang mana kita ketahui surah An-Naba ini Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berada di Mekah, turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, yang mana ayat ini mempunyai 40 ayat. Semuanya pendek-pendek belaka. Saya mohon kepada puan-puan pada minggu yang lalu untuk kita menghafaz sehari satu ayat. Sehari satu. Bermakna daripada minggu lepas sampai minggu ni sudah 7 hari. Rasa-rasanya dapat lakuk seorang 7 ayat. Itu cara kita mengapai lagu, cara ciput-ciput. Siput-siput dan ciput-ciput. Sikit-sikit, pelan-pelan, satu-satu. Dan insyaAllah ayat hari ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا
jannatin alfafa. Itu ayat yang ke-16. Dan yang mana kalau kita menghayati daripada surah An-Naba ini, hampir ianya diakhiri, hampir keseluruhan ayat 1 hingga 40 diakhiri, hampir, bukan saya kata kesemua, hampir, keseluruhan diakhiri dengan makwat. Ini keindahan Allah di dalam membentuk ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran ini satu ilmu wahyu yang tak boleh direka buat, direka pakai, direka cipta oleh manusia biasa sekalipun cendekiawan dunia. Seperti mana yang pernah didakwa oleh puak-puak kafir Quraisy, mengatakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sedang mengarang syair. Bagaimana baginda boleh mengarang syair? Bahkan baginda ummi, tak pandai baca dan tak pandai tulis. Kalau kita tengok ayat-ayat daripada surah An-Naba yang baru lepas kita baca tadi, bermula daripada ayat 6 sehingga ke ayat 16, kita tengok dia diakhiri dengan mad ayat mihada, autada, azwaja, subata. Diakhiri. Maha hebat Allah Ta'ala yang membentukkan ayat-ayatnya menjadi penyedap untuk kita membaca, memudahkan kita untuk mengingat satu kalimah. Dalam kemudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk mengingati setiap satu kalimat, kita juga dituntut, diwajibkan ke atas kita untuk memahami kehendak ataupun maksud yang diturunkan daripada ayat surah An-Naba. Sebagai sedikit peringatan, An-Naba makna apa tak tahu? Maksud dia berita-berita, khabar-khabar yang Allah bawa datangkan kepada kita. Allah tunjukkan kepada kita tentang beberapa banyak khabar berita tentang hal ehwal keduniaan, hal ehwal akhirat, hal ehwal tentang keadaan umat manusia di alam mahsyar, hal ehwal keadaan manusia ketika mana di muka bumi Allah. Dan yang mana ayat 6 hingga ayat ke-16 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajak kita berfikir berkenaan dengan 10 ayat ini, yang mana dia ajak kita buka minda. Buka minda, buka akal fikiran kita yang Allah Ta'ala bagi, walaupun hanya segenggam akal yang ada, tetapi atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ajak kita untuk penciptaan langit dan bumi. Yang ni kata Allah Ta'ala, batas-batas fikiran manusia itu sempit. Benda berbatas ni benda sempit. Lantas diluaskan untuk orang yang rajin berfikir. Maka dengan kekuasaan, dengan pinjaman akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita mengajak batas-batas pemikiran kita ini untuk berfikir lebih luas. Memanglah tak seluas mana. Fikiran manusia begitu sempit, tak boleh sejauh mana. Tetapi dengan memikirkan tentang kejadian-kejadian ciptaan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, membawa kita agar lebih jauh lagi berfikiran. Tak adalah kita hanya duduk terkurung di dalam batas-batas fikiran kita. Macam hari ni kita duduk terkurung dalam rumah, kita hanya nampak apa yang ada dalam rumah, kemudian kita buka TV, kita buka handphone. Itu saja yang boleh bawa api. Keadaan nyata alam kita tak tahu yang sebenar-benarnya. Kita hanya menunggu khabar yang dibawa datang. Begitu juga dengan hal ehwal syurga, neraka, akhirat, mahsyar dan alam barzakh. Kita tak tahu sebab akal kita tak pernah sampai kepada situ. Namun melalui ayat-ayat Al-Quran itulah yang boleh membuka akal fikiran kita untuk berfikir. Oh, macam ni keadaan di mahsyar. Begini keadaan orang yang di alam barzakh. Begini rupanya keadaan orang nak mati. Daripada mana kita dapat khabar-khabar ini? Daripada An-Naba. Surah An-Naba dan surah-surah lain yang Allah Ta'ala bekalkan. Maka Al-Quran itu wajib dibaca dan wajib ditadaburkan, wajib ditafsirkan, wajib diambil ibrah, diambil pengajaran daripadanya. InsyaAllah kita akan sambung ayat ini yang berbunyi Alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang luas? Mihada di sini Allah Ta'ala letakkan maksud dia mihad, lapang, terbentang. Kalau dalam pengajian, penyelidikan mengatakan bumi itu berbentuk bulat. Bila dikatakan bulat, contoh yang paling dekat
untuk akal fikiran kita yang sempit berfikir ni, contoh yang paling dekat apa dia? Bola lah. Nah, sebiji bola yang berbentuk bulat. Dan kata Allah, bumi itu kau hampar, aku hampar. Maka manusia itu boleh berdiri di atas hamparan itu tanpa rasa kekok, terbalik dan terpusing serta sebagainya. Walaupun bumi itu berputar. Tetapi dengan maha pengasih dan penyayangnya Allah, bumi itu dimihad. Mihad ini dihamparkan. Keadaan manusia itu stabil. Berdirinya yang tidak condong. Duduknya yang sama rata. Dan keadaan tidurnya yang tenang dan senang lenang. Itu keadaan muka bumi Allah Ta'ala yang diperluas seluas-luasnya. Macam dalam Al-Quran, surah Al-Mulk, insyaAllah, mudah-mudahan benar apa yang saya baca. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Saya yakin puan-puan semua boleh menghafal surah ni, yang mana kata Allah Ta'ala, dialah yang telah menciptakan bumi ini zalul. Zalul ni mudah hampa nak berjalan. Mudah hampa nak berjalan. Kita berjalan dengan mudah. Kita berjalan dengan mudah, tak susah, tak berbungkit, tak berbongkol. Sebaliknya tanah rata Allah bagi kita berjalan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut famshu, jalanlah. Famshu fi manakibiha, jalanlah di atas belakang muka bumi ni. Kita sekarang ni, kita sedang melata di atas belakang bumi. Belakang muka bumi ni. Allah Ta'ala sebut lagi, dengan kemudahan yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita. Wa kulu min rizqih, makanlah daripada rezekinya. Allah Ta'ala bukan hampar saja muka bumi ini sehampar-hampar. Seluas-luas Allah Ta'ala hampar. Tapi Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Maha memberi rezeki, membekalkan kepada kita bermacam-macam rezeki di atas hamparan yang hebat ini. Kalau disebut sebagai hamparan ni, kita bayangkan orang hampar kapet. Bagi menyambut tetamu. Kalau kata tetamu agung, tetamu terhormat, orang nanti hampak kapet merah untuk dia berjalan. Kenapa? Nak bagi keselesaan, melambangkan dia seorang tetamu yang diraikan, dialu-alukan. Maka berjalanlah dia di atas tu. Itu yang dikata dihamparkan. Begitu juga dengan sifat pengasih. Allah Ta'ala nak cerita pada ayat ke-6 ni. Allah hamparkan muka bumi. Allah tak bagi jadi kita lopak. Memang ada lopak ayak, tapi kalau hang dah gagal nak berjalan dalam ayak, antuan cari penyakit. Allah Ta'ala bagi akal fikiran, maka kita berjalan. Kita berjalan di atas hamparan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan semudah-mudahnya. Allah Ta'ala kata, wa kulu, makanlah min rizqih. Allah ni, dia tak tinggal kita macam tu saja di atas muka bumi. Seperti mana awal-awal Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar Nabi Allah Adam AS, dia tak hantar macam tu saja. Sebaliknya, diberi bekalan, makanan dan juga minuman. Kata Allah, apa yang dia bekalkan kepada kita? Ni kata Allah Ta'ala nak ajak kita berfikir dengan secara meluas. Bukan sekadar aku beri hamparan bumi yang luas terbentang ini. Aku juga membekalkan kepada kamu wal jibala autada. Apa maksud jibala autada? Dan gunung ganang itu sebagai pancangnya. Baik, ini bahasa lama pancang-pancang. Atau kita sebut pasaknya. Dan gunung ganang itu sebagai pasaknya. Berulang-ulang kali diberitakan oleh baginda SAW. Wahai manusia yang memiliki segala kepintaran, kelayakan kamu dalam mengukir, kelayakan kamu dalam membina binaan-binaan yang tinggi. Buatlah binaan. Buatlah sebanyak mana. Tetapi jangan kamu cabut di antara pasak-pasak bumi. Dan kita faham kerakusan manusia, ketamakan manusia menyebabkan mereka mencabut pancang-pancang bumi. Yang Allah Ta'ala sebut di sini autada. Kenapa dijadikan gunung ganang itu sebagai autad? Kita buat perumpamaan macam orang nak buat kemah. Bukan kemah kenduri gula ni, dia buat kaki. Kemah yang orang nak berkemah dalam hutan, ataupun kemah yang macam tu. Mereka akan cari satu kayu atau paku yang panjang. Biasanya dia akan digunakan bahan kayu yang tajam yang panjang untuk dibuat sebagai pancang. Nak tarik kemah tu agar kukuh.
akan dipaku di dalam perut bumi. Kalau contoh kata panjang kayu tu mungkin 2 hasta, 1 hasta setengah akan masukkan ke dalam bumi, yang tinggal hanya sejengkal-sejengkal di atas. Sebab apa? Nak menguatkan kemah itu daripada terbang ditiup oleh angin. Itu pancang, masuk pancang. Begitu juga dengan pembinaan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang ini, menjadikan bumi itu terbentang luas, lantas Allah Ta'ala pancangkan di sekitar bumi yang terbentang luas itu dengan jibal, gunung ganang dan bukit bukau. Kalau kita tengok dalam Pulau Pinang ni, kita perhati keliling, kita nampak ada bukit. Ada bukit, ada bukit, ada bukit. Seandainya ketamakan manusia hari ini menyebabkan runtuhnya semua bukit, tidak mustahil Pulau Pinang ini akan hancur binasa apabila dilanggar oleh angin, ribut taupan dan juga ombak-ombak lautan. Sebab apa? Sebab dia dah tercabut pancangnya. Hebat macam mana pun dia kena tinggal juga pancang tu. Ibarat macam kemah yang dicabut pakunya. Apa yang nak tinggal? Kalau tinggal hak tengah tu saja dia dah tak kuat. Dia akan diterbangkan oleh angin. Maka bersyukur kita di atas penciptaan Allah kepada jibal, gunung ganang, bukit bukau. Dengan adanya dengan masih wujudnya gunung ganang itu, dia juga bersifat menada hujan. Hujan yang turun lebat, dia tak ada hujan. Dia simpan di dalamnya. Lantas mengalirlah sungai-sungai. Mengalirlah mata-mata air dengan penuh rahmat Allah. Kita ambil balik. Kita minum air tu. Kita makan dan kita hidup dengannya. Itu pemikiran kita yang Allah Ta'ala ajak fikir. Kenapa aku buat bumi itu ku hampar? Mudah hampa nak berjalan. Kenapa aku buat pula gunung ganang? Sebab dia nak menjaga keselamatan untuk hampa duduk di atas tanah lapang ni. Hampa takkan aman duduk di atas tanah lapang ini kerana aku juga akan menghantar angin-angin yang kuat. Lautan-lautan yang bergelora. Maka pancang-pancang inilah yang akan memelihara kamu daripada terbang ditiup oleh angin, ribut dan taufan. Dan Allah Ta'ala sebutkan lagi dalam Al-Quran ayat yang ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum khalaqa. Di situ ada qalqalah surah. Khalaqnakum azwaja. Dan aku jadikan kamu itu azwaj. Di sini kamu ini bukan Allah Ta'ala sebut kepada manusia sahaja. Allah Ta'ala sebut kepada seluruh makhluknya. Ku jadikan makhluk aku itu, kata Allah, azwaja, berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Ada suami, ada isteri. Ada jantan, ada betina. Ada tinggi, ada rendah. Ada langit, ada bumi. Ada bulan, ada matahari. Ada hitam, ada putih. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala sebagai maksud azwaja. Yakni berpasang-pasang. Banyak lagi. Yang mana kita jadikan sebagai istilah. Ada besar, ada kecil, ada kurus, ada gemuk, ada tinggi, ada rendah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala azwaja. Ku jadikan kamu itu berpasang-pasang. Maka kita ni, kita tahu. Kita memerlukan pasangan. Kalau kita tak reti, kita jahil, kita memerlukan orang yang bijak pandai untuk kita belajar. Kalau kita sakit, kita memerlukan orang sihat untuk mengubati kita. Kalau kita sedih, kita memerlukan orang gembira ataupun kabar gembira untuk menghiburkan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Aku tak biarkan kamu hidup dalam tanah lapang, selapang-lapang macam tu saja. Aku bekalkan gunung ganang kepada kamu. Aku bekalkan juga keadaan makhluk itu secara berpasang-pasang. Berpasang-pasang ini bukan hanya terikat kepada makhluk bernama manusia, bahkan binatang kita tahu ada jantan betinanya. Begitu juga dengan pokok. Ada pokok jantan, ada pokok betina. Yang mana mereka juga memerlukan pendebungaan untuk menghasilkan buah. Ini kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan makhluk. Sebab tu semasa Nabi Allah Nuh alaihi salam hendak Allah Ta'ala turunkan bala kepada baginda, dah diajak semua umat-umat dia beriman,
ajak naik ke bahtera dia, dia tak mau ikut. Kemudian kata Allah, sudah, yang dah tak mau ikut biar. Bawalah kamu di kalangan binatang-binatang secara berpasang-pasang. Makhluk manusia secara berpasang-pasang. Bawa naik. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam memerintahkan binatang-binatang menaiki bahteranya secara berpasang-pasang. Jantan betina termasuklah burung-burung dan binatang yang besar-besar, pokok-pokok yang dibekalkan kepada Nabi Allah Nuh secara berpasang-pasang. Untuk apa? Untuk dibiarkan, untuk dikembangkan manusia itu menjadi lebih ramai, untuk diperanakkan binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan itu menjadi lebih banyak. Sebab itulah kenapa hikmah Allah Ta'ala menciptakan makhluknya secara berpasang-pasang. Jadi bermakna, adakah kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan sendirian? Tidak. Kita ditemani oleh makhluk-makhluk lain yang lebih berguna. Seperti mana Nabi Allah Adam alaihi salam yang mengadu kesunyian apabila sendirian berada dalam syurga, lantas dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasangannya, iaitu Sayyidatina Hawa. Dihantarkan juga mereka kedua-duanya ke muka bumi, bukan secara bersendirian, secara berpasang-pasang, walaupun tak dapat bertemu, berpisah untuk tempoh yang begitu lama, namun dapat bercakap-cakap sesama sendiri, menceritakan kepada kita bahawasanya manusia itu dia tidak boleh hidup sendiri. Dia memerlukan kepada pasangannya untuk terus dia berbicara. Itu disebut pada ayat yang ke-8. Dan pada ayat yang ke-9 kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami jadikan kepada kamu itu naumakum. Naumakum ni apa? Waktu tidur. Waktu tidur itu sebagai subata. Tidur rupanya satu rahmat. Kalau nak tahu tidur ni satu rahmat ataupun tidak, tanya orang yang tak boleh tidur. Orang yang tak boleh tidur ni, ya Allah, sakitnya, benda tak sakit pun boleh sakit. Sebab apa? Tak boleh tidur. Tapi apabila dia dapat tidur, rahmatnya. Cuma sifat kita manusia yang suka marah. Hang ni suka lena. Duduk pun lena, tidur lagi-lagilah lena. Tengah-tengah kita duduk sembang dia pun dia boleh lena. Itu adalah satu rahmat dan juga penyakit. Kalau macam tu, tahap macam tu, tahap dah jadi satu penyakit. Yang Allah Ta'ala sebut di sini, tidur yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ini sebagai subata, diartikan sebagai tempat berlepas, selelah. Maksud sebenar dalam bahasa Arab, subata ini maksudnya terputus. Subat, potong. Selain daripada maksud qata'a, subat juga maksudnya terputus, terhenti. Macam disebut, kalau kita subat Sabtu, berhenti semua, kerja pun cuti, kan? Okay, subata ni hari dihentikan. Kalau kata kita sakit, pergi tidur. Selalu, pergi tidur. Sekali lagi mangkit lega. Kalau dulu-dululah. Kalau kata sakit gigi ni, nak pergi mana pergi tidur. Kalau demam ni, kalau kita tengok orang tu suka tidur lebih daripada 2-3 kali tu, dia sakit. Dia ni tak sihat ni, dia ni sakit. Apa dia? Dengan cara dia tidur. Sebab apa? Kalau kita tidur ini, dia subata. Dia memutuskan rasa mengantuk. Dia memutuskan rasa sakit. Walaupun dalam sakit, dia tidur. Dia lena tu. Dia bangkit lega sikit. Ataupun dia bangkit, mungkin dia akan menangis lagi sakit. Tetapi tidur itu adalah sebagai satu memotong subata, kata Allah. Menghilangkan penat lelah. Kita letih sangat hari itu. Sehari kita buat kerja. Letih nak pergi tidur saat pun jadilah. 15 minit pun tak apa. Untuk apa? Dia subata. Dia memotong segala rasa letih dan lesu di badan. Maka dengan sebab itu terlahirlah satu kalimah qailullah. Qailullah, rehat sebentar. Yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas kita bangun awal kerana bertahajud. Kemudian kita melakukan kerja-kerja rumah atau kerja-kerja luar atau kita keluar bekerja. Itu semua adalah ibadah. Cari satu ruang untuk kita berqailullah. Sekurang-kurangnya kita dapat 15 minit. Kerana apa? Dia adalah subata. Dia memotong bagi segala rasa lelah dalam diri.
Tapi kalau pi lantak sampai sejam 2 jam, dia tak jadi subata, dia jadi bengong. Sebab terlampau lama lena. Maka kita memotong rasa kelelahan, rasa tak larat kita itu dengan tidur sebentar. Seelok-eloknya yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Tidurlah kamu. Dapat pahala sunat. Ataupun setengah jam. Jangan pergi bekerja-kerja. Apabila sampai kita dengar zuhur tak lagi. Kita tanya, biasanya kita akan tanya ahli dalam rumah kita. Ataupun kita tak ada siapa dalam rumah, kita duduk seorang-seorang. Adalah handphone sebelah kita, angkat tengok, masuk dah waktu. Kadang rasa tidur dah puas sangat. Tapi tak azan lagi, tak masuk waktu lagi. Sebab apa? Kenikmatan Allah Ta'ala letak di situ, kita dapat rehat yang panjang. Kerana di situ adanya subata, kata Allah. Aku memotong lelah kamu, kepayahan kamu, keletihan kamu dalam sehari-hari melakukan kerja, maka dipotong dengan sebab kamu naumakum, tidur. Kemudian kita sambung kerja sampailah ke malam. Sampailah ke malam, kadang tu tengok dekat-dekat nak tidur, nampak longgok kain baju duk ada lagi. Hati berbelah bagi, nak lipat ke tak mau lipat. Ambil lipat 2-3 leh, letih sangat dah. Tak boleh dah. Pi tidurlah, tolak dia pi ke tepi. Kita pun pi tidur. Untuk apa? Untuk subata. Untuk memutuskan rasa lelah kita seharian. Dapat tidur, alhamdulillah. Esok bangun pukul 4 dengan kecerdasan, bekalan, kekuatan. Allahu qawi, Allah yang maha kuat itu membekalkan kepada kita kekuatan untuk kita bangun. Sebab apa? Sebab segala penat lelah kita telah pun disubat, telah pun dipotong oleh Allah dan dibekalkan dengan satu tenaga yang baru untuk kita memulakan hari baru. Ni Allah Ta'ala kata, aku ajak hamba berfikir ni. Pemurah dah aku. Kalaulah dia tak bagi dekat kita naum, tak bagi dekat kita tidur, macam mana nak rehat? Tidur pun tak boleh. Biasanya orang kalau tak boleh tidur ni, dia dalam kemurungan. Dia dalam kemurungan. Pasal apa? Bila dia tengok orang tidur, dia tak boleh lena. Dia masuk pergi, dia duduk, tengok orang tidur, dia tak tidur. Otak dia akan terus berfikir. Menyebabkan badan dia menjadi letih. Itu keadaan yang Allah Ta'ala sebut naum. Satu nikmat, satu rahmat. Terima kasih ya Allah. Dan doa yang selalu diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita hendak tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah yang menghidupkanku dan mematikan aku. Kenapa disebut tidur itu sebagai mati? Kerana ketika mana kita tidur, kita mati separuh badan. Tidur kita itu, kematian kita itu mati separuh. Mati setengah. Kita tak sedar apa dah. Kita tak boleh jaga aurat kita macam mana. Kita tak boleh nak tutup. Kadang-kadang jenis orang yang tidur ubah ni, bila dia selimut elok-elok sebelum tidur, mangkit esok selimut dia ada kat lain. Dia tidur atas bantai ni, tengok-tengok esok dia pergi tidur atas bantai orang lain. Kenapa? Keadaan dia tak sedar. Mati separuh, mati setengah. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kurniaan Allah Ta'ala memberikan kepada kita naum, tidur. Terima kasih Allah. Hanya orang tak boleh lena akan mensyukuri nikmat tidur. Kalau orang yang suka tidur, lena sangat ni, apa ni? Setan kot. Yang tu pun boleh jadi juga. Kalau hang ajak dia sembang, cerah mata dia. Kalau hang ajak dia pergi mengaji, dia mengantuk memanjang. Menguapnya selalu. Tapi kalau kata tengok TV, macam tu slide, mata dia luas dia buka. Itu dimaksudkan dengan naumakum. Nak tidur ni, bagi orang yang muda tidur, tak semestinya malam, siang boleh tidur. Bangkit tidur, dia boleh tidur. Ibarat macam tidur lepas subuh. Tidak dah bangkit tidur, tidur apa lagi kan? Boleh. Satu nikmat. Tapi kita tak boleh lah buat alasan. Tidur lepas subuh itu satu nikmat. Ni nikmat ni kena tidur. Kita ada di antara tidur-tidur yang dihalang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tidur lepas subuh dan lepas asar.
Kata Nabi SAW, orang yang tidur lepas subuh dan lepas asar, orang itu mengundang kemalasan, menolak rezeki yang nak hadir. Masing-masing lah. Matalah kita lagi pakat-pakat duduk di rumah lah. Dan kata Allah Ta'ala lagi pada ayat yang ke-10, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Ja'alna lail. Dan kami jadikan lail. Lail apa maksud lail? Laila, lailun. Malam. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Dah pula. Apa Allah Ta'ala bagi jadi malam itu sebagai pakaian? Macam mana dimaksud malam itu sebagai pakaian? Malam. Pada zaman Nabi SAW, malam adalah keadaan yang kelam. Dulu mereka tak ada lampu. Macam kita lah ni, malam siang hampir sama. Terang benderang. Kalau dulu mereka tak ada lampu. Memang kalau malam gelap, tak ada bulan mengambang, gelap gelita. Kalau bukan Yaumul Bait, Ayyamul Bait, yang kita dah puasa hari-hari putih tu, memang nampak terang benderang. Tapi kalau bukan Yaumul Bait, kalau bukan hari-hari putih, maka gelap gelita. Ia ibarat pakaian, selalu ambil. Kalau masuk gelap gelita ni, walaupun dalam keadaan bertelanjang, orang tak nampak. Orang tak nampak. Dan lagi kata Allah yang dimaksudkan, ni kata firman Allah itu, ada maksud yang tersurat dan juga tersirat. Apa dia malam itu dijadikan sebagai pakaian? Yang ni ketika mana kita bekerja di siang hari, maka malam itu adalah tempat untuk kita beristirahat. Tukarkan keletihan kita, kita cas bateri pada waktu malam. Dan malam ini juga diartikan sebagai libasa ni, kita luangkan masa kita bersama dengan ahli keluarga kita pada waktu malam. Kita luangkan waktu malam ini bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir ini dia keturunan Quraisy, yang mana selepas kewafatan Nabi SAW, keadaan sahabat-sahabat ini berpecah. Sampailah kepada di dalam pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sa'id bin Amir ni ikut duduk bersama-sama di Madinah. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, di antara sahabat yang paling teguh amal ibadatnya ialah Sa'id bin Amir. Di mana kita nak tempatkan dia? Sebagai gubernur. Nak diletakkan dia di mana sebagai gubernur? Lantas telah pun dibawa cadangan oleh para sahabat di satu negeri Syria, satu tempat yang bernama Hims. Tak ada lagi gubernur. Jadi orang yang selayaknya kita hantar ke Syria untuk menjadi gubernur di dalam negeri Hims adalah Sa'id bin Amir. Dan semasa Sayyidina Abu Bakar hendak melantik beliau menghantar ke Syria, Sayyidina Abu Bakar sakit dan wafat. Kemudian naik pula Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab meneruskan perlantikan kepada Sa'id bin Amir. Bila dia dilantik, tak cerita banyak. Hari ni dilantik, hari ni terus pergi. Pergi bawa lah anak isteri dia, pergilah ke negeri Syria di satu tempat yang bernama Hims untuk menjadi gubernur. Kita ni kalau fikir gubernur baru mai. Macam kita lah. Kita duk sebut TYT. Kita tengok macam mana indah dan hebatnya singgah sana tempat duduk TYT. Keadaan pagarnya pun dah cantik. Tak kira lagi rumah dia. Tak kira lagi rumah dia punya orang gaji dia, tukang kebun dia. Kita bukan nak protes benda tu, tak. Nak membezakan di antara kehidupan sahabat pada zaman Rasulullah dulu yang dipanggil sebagai gubernur. Amir. Gubernur di negeri Syria. Sa'id bin Amir ni, dia duduk di situ. Yang mana satu hari setiap tahun akan dikutipnya zakat dihantar ke Madinah. Tapi dia tak pernah pergi. Dia akan suruh
di kalangan orang yang dia percayai, suruh hantar pergi kepada Umar Al-Khattab. Kemudian dia punya pembantu ni akan hantar pergi ke rumah, pergi ke Baitul Mal. Di situ ada Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab untuk memelihara, mengira, menghimpun harta zakat untuk diagihkan kepada fakir miskin. Maka utusan yang diantar oleh Sa'id bin Amir ni diberi satu amanah, senaraikan nama-nama fakir miskin untuk diagihkan zakat pada tahun tu. Dalam senarai itu, nombor mula-mula sekali yang diletakkan oleh utusan Sa'id bin Amir ini, iaitu nama Sa'id bin Amir. Maka Nabi Sayyidina Abu Umar Al-Khattab bertanya, Sa'id bin Amir ni bukan apa punya gubernur ke? Ya, gubernur kami. Pasal apa bubuh dia di antara penerima zakat? Kata utusan dia, memang dia paling miskin. Di kalangan kami, dialah yang paling miskin. Pernah satu-satu ketika rumah dia tak menyala sebab dia tak ada duit nak beli minyak, nak bubuh dalam gelita dia. Gelap gelita. Malam dia gelap gelita. Dan dia lebih selesa sebab dia kata, waja'alna laila libasa. Allah Ta'ala kata malam itu sebagai pakaian. Bila dah malam gelap gelita, tak pakai baju pun tak apa, masuk tidur terus. Tak banyak cerita. Kita ni pasal terang benderang. Pasal tu sampai pukul 2-3 pagi tak apa, tak tidur. Sebab kita tak jadikan malam itu sebagai libas. Malam itu sebagai pakaian. Nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita hari ini terang. Terang sangat-sangat. Nah, malahan kalau dalam rumah kita itu bukan satu lampu yang kita buka. Nah, kalau kata ada 10 lampu buka. Siang pun buka lampu, malam pun buka lampu. Kenikmatan. Tapi kalau kita tengok cerita Sa'id bin Amir ni, dia tak ada. Nah, maka ketika itu Umar Al-Khattab menangis semahu-mahunya. Gubernur aku hantar. Rupanya dia hidup dalam fakir. Dan dia berkata kadang-kadang dia makan pun tidak. Itu kefakiran dia. Dan satu hari itu, Umar Al-Khattab ni tanya, lah ni ada apa nak bagi tahu kat aku pasal dia? Dia berkata tak ada benda nak bagi tahu pasal dia. Dia baik sangat. Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia suka menyamar. Dia pergi ke Syria. Dia pergi ke Syria. Dia tanya orang-orang yang tak puas hati. Kita, bila kita ini, orang jumpa musuh kita, orang tanya, itu macam mana? Musuh kita akan kata apa? Dia akan buka keaiban demi keaiban kita. Tapi kalau kita pergi jumpa sahabat baik dia akan tanya, dia akan cerita yang baik-baik. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab ni pergi jumpa musuh kepada Sa'id bin Amir. Apa yang hampa nak adukan tentang keburukan? Dia berkata Sa'id bin Amir ni dia bagus. Dia ibadah dia kuat, orang dia tawaduk, orang dia wara', orang dia berilmu, semua bagus. Tapi dia ada perangai dia yang pelik. Yang mana yang pertama sekali, dia lagi tanah tak betul-betul cerah, dia tak keluar. Dia nak cerita pasal laila libasa, malam itu sebagai pakaian. Jadi bermakna dia akan keluar apabila lepas waktu duha baru dia keluar. Kalau awal-awal dia tak keluar, dia akan tutup pintu dia. Dan ketika itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, mana-mana gubernur aku haramkan ada pintu rumah. Dan dilihat pada rumah Sa'id bin Amir hanya ada, kita panggil tirai lah, lansir pintu sahaja. Sebab apa? Nak memudahkan orang berurusan. Dia ada satu lansir pintu untuk tutup hal ehwal dalam rumah dia, aurat isteri dan anak-anak dia. Pintu pun tak ada. Tengok dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tak bagi ada pintu. Tapi dia suka keluar lambat. Sampai terang matahari baru dia keluar. Duha baru dia keluar. Itu jawapan daripada musuh. Benda yang kedua yang kami tak puas hati dengan dia ni, dia bila malam, dia tak mau terima mana-mana tetamu. Bila malam saja, bermakna Isya lah. Bila Isya, dia tidak akan menerima mana-mana tetamu. Nak buat aduan apa-apa pun dekat dia, jangan pada waktu malam. Dia tak akan terima. Walaupun rumah dia tak ada pintu, dia akan sunyi sepi. Sebab malam tu pakaian dia. Itu perkara yang kedua yang diadukan. Perkara yang ketiga, dalam sebulan tu satu hari dia hilang. Hilang ni hilang pergi mana pun tak tahu.
Saya pernah cerita dah pada perempuan lah cerita ni. Tapi pasal saya nak bawa cerita pasal malam ni. Ni cerita dia pasal malam lah tu. Dan perkara yang keempat, apa dia lagi yang tak puas hati? Yang perkara yang keempat ni bukan kami tak puas hati, tapi kami heran. Dia tengah duduk elok-elok di kalangan kami, dia jatuh pingsan. Kemudian, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, panggil dia main sini, kita suruh dia perjelas cerita. Bagi hampa semua puas hati dengan apa alasan dia kepada 4 persoalan yang hampa tak puas hati. Sayyidina Umar dia Amirul Mukminin. Jadi dia akan mengadili gubernur dia ni. Perdana Menteri nak adili gubernur dia di atas 4 perkara yang tidak dipuasati oleh sebahagian daripada penduduk-penduduk Syria. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id bin Amir, hang tolong jawab Sa'id. Hang tolong jawab Sa'id. Apa cerita? Hang keluar pada waktu duha baru keluar. Duha ni lebih kurang pukul 9 pagi lah. Kalau kita kata waktu pejabat lah, Kalau kita nak pergi rumah gubernur pun, ada time lah dia bagi. Dia takkan bagi kita pergi lepas subuh. Pengawal dia ada tepi pintu nanti hambat kita. Dia lagi lah. Kan, duha baru dia keluar. Cerita Sayyidina Sa'id bin Amir ni. Lah ni hang bagi saya dekat aku alasan. Pasal apa hang keluar pada waktu duha? Jawapan pertama yang diberi oleh Sayyidina Sa'id bin Amir. Ya Amirul Mukminin, aku di rumah tak ada pembantu, aku tidak ada khadam, aku tidak ada siapa-siapa kecuali seorang isteri yang uzur dan serta anak-anak aku. Jadi oleh kerana kami mendapat bekalan sehari secupa gandum dan gandum itu hendaklah dikisar, diadun menjadi doh, lantas dicanai menjadi roti. Tugasan itu aku tanggung, aku pikul. Kerana sesungguhnya kerja yang lain dilakukan oleh isteri dan anak-anak aku, maka sebagai ketua rumah, tugas aku ialah mengisar gandum, mengadun menjadi doh. Tu dia, sebab tu dia keluar lambat. Dia nak kisar gandum dulu. Habis kisar gandum, dia adun. Lepas adun dia canai-canai, jadi roti, dia bakar roti, makan anak-beranak dia, baru dia keluar. Salahkah seorang gubernur nak bersarapan? Dia buat sendiri dengan tangan dia. Dia kata, dia tak ada khadam, dia buat sendiri. Masya Allah. Aku lakukan itu ketika hari masih gelap. Dibimbangi apabila terang, aku berhutang dengan Allah kerana tugas aku dengan masyarakat, aku kena keluar. Aku gunakan malam itu sebagai pakaian dengan sebaik mungkin. Itu jawapan pada soalan pertama yang dirungut oleh rakyat dia, sebahagian kecil daripada rakyat dia. Yang kedua, bila malam, pasal apa hang tak boleh terima tetamu? Bila malam, hang tak mau terima. Lepas Isya dia tak mau terima siapa-siapa dah. Jawapan yang kedua yang diberi oleh Sa'id bin Amir, ya Amirul Mukminin. Kata Allah, waja'alna naumakum, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Wahai Amirul Mukminin, kata Allah, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Aku sentiasa menantikan malam, kerana malam itu adalah pakaianku. Aku tidur sebentar dan ku bangun sebahagian besar daripada malamku adalah untuk Allah. Kerana siang aku telah pun mengabdikan diri aku kepada masyarakat, kepada umat manusia. Dan pada malam itu, ku pakaikan malam itu sebagai malam aku bersama Allah. Itu seorang gubernur. Malam dia untuk Allah. Dia pakaikan malam itu untuk Allah. Dia pakai pakaian ibadat dia. Ku salutkan seluruh jasadku ini adalah dengan membalut ia dengan beribadah kepada Allah Ta'ala selepas aku tidur seketika untuk mengambil subata, memotong rasa penat lelah aku untuk seketika. Diceritakan Sa'id bin Amir ini tidur dalam satu malam hanya setengah jam. Bangun memakai pakaian malam dalam gelap gelita itu dengan pakaian ibadah. Itu rungutan yang kedua. Malam tak terima tetamu. Cukuplah dia kata siang. Aku dah memberi khidmat masyarakat selama siang. Dan malam aku dengan Allah. Yang ketiga. Mana kamu pergi wahai Sa'id? Sebulan sekali hilang. Sebulan sekali yang hilang. Apa jawab Sa'id?
Ya Amirul Mukminin, aku hanya memiliki sehelai pakaian yang elok. Selai saja. Sementara satu lagi pakaian aku koyak rabak. Aku pakaikan ketika berada di dalam rumah. Dan pakaian sehelai itu akan aku basuh sebulan sekali. Sebulan sekali dia basuh. Ketika mana aku mencuci pakaian aku akan tak keluar. Sebulan tu kata sebulan sekali dia nanti tak keluar daripada rumah. Tunggu pakaian dia kering. Untuk disarungkan kembali untuk dia keluar balik memberi khidmat masyarakat. Masya Allah. Ini cerita seorang gubernur negeri Syria, negeri yang hebat. Nah, hanya memiliki sepasang pakaian untuk dihadap dengan masyarakat dia, di mana sepasang lagi adalah pakaian koyak yang dipakai ketika mana dicuci, dibasuh pakaian dia tu. Baju hilang sebulan sekali, tunggu baju dia kering. Allahu Akbar. Waktu ni Saidina Umar Al-Khattab tak boleh menahan lagi kesedihan, menangis sehingga basah janggut baginda. Dan pada persoalan yang keempat, yang ni bukan mereka tak puas hati, tapi mereka tanya, pasal apa hang duduk di kalangan mereka tiba-tiba jatuh pingsan? Tiba-tiba jatuh pingsan. Oleh kerana soalan yang keempat ini tak ada sangkut paut dengan malam, maka saya gantung cerita ni. Saya tahu perempuan dah tahu dah cerita dia. Saya pernah cerita dah nak kenapa beliau jatuh pingsan. Okey, nanti kita sambung cerita yang keempat tu. Saya takut lagi masa habis, ayat yang ke 16 tak boleh sampai. Okey, saya gantung cerita yang keempat. InsyaAllah saya akan cerita satu masa. Esok atau lusa insyaAllah. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan telah kami jadikan siang itu sebagai penghidupan. Hari ini kita sedang menikmati siang Allah Ta'ala. Untuk kamu hidup, ma'ash. Ma'isyatan dhankan, kata Allah. Aku berikan satu kehidupan kamu, hidup yang selesa. Kamu boleh melata, kamu boleh menikmati rezeki, kamu boleh ke mana sahaja. Kemudahan yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita. No? Kita nak pergi mana-mana lah ni, Alhamdulillah. Kita ada kenderaan. Kita ada pakaian yang sempurna. Kita ada teman yang siqah, yang boleh dipercayai. Kita ada duit untuk mengisi minyak. Kita ada duit untuk membeli makan kod jalan. Kita ada segala kemampuan. Tetapi Allah Ta'ala kurang kita buat sementara waktu. Walaupun kamu ada segala-galanya. Tengok kesian kat kereta aku berabuk teruk lama dah. Duk pergi perangai enjin saja sebab tak boleh berjalan. Takut rosak. Allah Ta'ala kurang kita sementara waktu. Tetapi apabila siang, tak usahlah duk lena juga-juga. Siang lena, malam lena. Sampai tak kira waktu kerja masuk lena. Jadikan siang itu sebagai ma'ash. Ma'ash ni hidup. Okey, kalaulah hari ni Allah Ta'ala bagi kerehatan kepada kita, kita boleh mencari sesuatu untuk mengisi ma'ash kita. Mengisi kehidupan kita di siang hari itu dengan cara macam mana? Kita membaca kitab Al-Quran, membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab agama untuk mengisi ruangan kekosongan kita hidup pada waktu siangnya. Ini bekalan yang Allah bagi dekat kita, bagi siang untuk kita hidup. Kita lebih selesa bergerak daripada waktu malam yang gelap. Kita lebih takut. Daripada waktu siang yang terang benderang kita nampak semua. Dan kata Allah lagi, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami juga beri kepada kamu itu, apa dia? Binakan kepada kamu fauqah. Fauqah ini zorof. Apa dia? Atas hampa. Atas kamu ada apa? Sab'an. Sab'ah, 7. Shidada, 7 lapisan yang kukuh. Saya ulang balik pada minggu lalu, saya sebut, apabila Allah sebut 7 ni maksud banyak. Lebih daripada 7. Mungkin berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Allah Ta'ala jadi fauqah, apa yang ada di atas kepala kita. Bila kita dongak ke langit, kita hanya nampak langit Allah. Ada kepulan-kepulan awan. Kadang membiru, kadang putih, kadang hitam, kadang hijau, kadang kemerahan. Itu disebut apa yang aku jadikan di atas itu. Banyak lapis rupanya. Semuanya terapung-apung.
bintang dan segala cakrawala, termasuklah bumi ini adalah salah satu daripada cakrawala milik Allah. Yang mana yang masing-masing menunaikan perintah Allah. Suruh berputar. Allah Ta'ala suruh bumi ini berputar. Maka berputarlah bumi ini. Sehingga menjadikan siang dan malam. Itu tugas bumi. Aja aku putar aja. Tak ada lah kod-kod. Dia tak larat hari ni dia berhenti saat. Ambil lama pukul 10. Lama dah. Dari tadi duk pukul 10 tak pukul 11. Awak bumi kata dia nak reset lah bang sejam. Tidak. Nah, itu nak diceritakan betapa setianya muka bumi itu berputar. Begitu juga dengan Sabang Ansyidada ni. Lapisan yang punya banyak Allah Ta'ala jadi. Ada di kalangan bintang-bintang yang kita tengok hari ni. Mungkin dia bukan berusia hari ni. Sebaliknya dia 7,000 tahun yang lalu. Tapi cahaya baru sampai kat kita hari ni. Pasal apa cahaya perjalanan dia baru sampai hari ni? Sebab jarak begitu jauh untuk dia sampai dekat kita. Kerana alam semesta Allah ini terlalu luas. Sabang Ansyidada. Berlapis-lapis. Menyebabkan perjalanan cahaya bintang sampai 100,000 tahun pun ada. Ada sampai 1,000,000 tahun pun ada. Yang kita tengok cahaya hari ni, belum tentu bintang tu ada lagi. Mungkin dah pun binasa. Dengan sebab apa? Dah ratus tahun dah baru sampai cahaya dah. Kenapa lambat sangat cahaya dia nak sampai? Sebab jauh. Kenapa jauh? Kerana bumi Allah, penciptaan Allah pada penciptaan langit itu terlalu luas. Terlalu luas. Menyebabkan tu dia sebut Sabang Ansyidada. Berlapis-lapis. Tak tercapai akal kita yang begitu terbatas ini untuk sampai kepada lapisan-lapisan yang tertinggi. Hebat. Kita tak boleh nak menerokai betapa besarnya keluasan yang ada di atas. Apa yang boleh kita terokai di muka bumi ni? Itu pun punya buat kerosakan. Allah Ta'ala bagi kat kita bumi pun dah cukup dah manusia buat kerosakan. Kalau dia bagi langit, tu yang dia bercita-cita nak pindah pergi mareh tu. Pilah cek. Pilah cek. Kalau cek boleh pergi, cek pergi lah. Belum tentu ada benda-benda ni semua. Kata Allah lagi, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّجًا. Kami juga bekalkan kepada kamu siraj. Siraj ni daripada perkataan sirajun. Apa makna dia? Siraj, pelita. Pelita. Allah Ta'ala bekalkan kepada kita juga satu pelita, kata Allah. Satu pelita apa ni? Wahaja, yang terang benderang. Baik, jom kita sama-sama berfikir. Apa dia bekalan Allah Ta'ala yang dibekalkan kepada kita satu pelita yang terang benderang. Pelita apakah itu ya Allah? Matahari. Kata ulama Ibnu Katsir, satu pelita yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita yang sentiasa setia menemani diri kita adalah matahari. Pada cahaya matahari itu memang dihajat oleh manusia. Manusia sangat-sangat berhajat kepada cahaya matahari untuk hidup sihat. Kalau kata tak kena cahaya matahari, kita ni boleh berkulit. Kulit kita takkan elok. Walaupun tomahan pernah dilemparkan, matahari ni boleh bakar kulit kita, boleh jadi hitam. Tapi satu vitamin. Pokok kalau tak kena cahaya matahari, dia takkan hidup. Kecuali ada pokok-pokok yang Allah Ta'ala bagi jadi, yang tak memerlukan kepada cahaya matahari secara total. Tapi kalau sebahagian besar untuk manfaat, macam pokok-pokok sayang tu, kalau hang tak bagi dia kena cahaya matahari, dia hidup. Tapi dia tak hidup subur seperti yang lain. Itu dia kata, aku bagi jadi ke hampa, siraj. Satu lampu, yang mana lampu itu terang benderang seluruh alam. Lampu ni bukan sekadar menerangi bumi, bahkan planet-planet yang lain. Masya Allah. Kayanya Allah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami juga telah turunkan awan. Kami telah turunkan, kami telah turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat ini asal daripada perkataan asir. Siapa yang belajar bahasa Arab, itulah asir tu apa? Asir ananas, asir ruman, asir badana. Apa maksud asir? Jus, asir. Mu'sirat ini jamak taksir daripada perkataan asir. Mu'sirat ini tempat perahan.
tempat perahan. Apa dia yang diturunkan daripada tempat perahan ini? Ma'an. Berma lah air. Sajaja yang bercucur-cucuran. Rahmat Allah kita kaji, kita fikir. Lautan yang luas yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini diwakkan. Diwakkan, dia bergaram. Garam ni dia selalu berwak. Wap itu dibawa naik ke langit. Lalu diserap oleh awan. Awan itulah dipanggil sebagai muqsirat. Tempat perah jus. Allah Ta'ala kumpulkan di dalam awan itu air yang telah pun diwakkan menjadi hitam, kemudian Allah Ta'ala perahkan dia menjadi air untuk dia pasal apa dia pergi muqsirat dulu? Kenapa dia tapih dulu? Sebab dia tak mahulah wap air laut tu masin. Sekali turun mai kat kita jadi masin. Dia masukkan dulu di dalam awan, lalu disimpan di dalam awan untuk seketika, diproses dulu dalam tu, kemudian dimuqsirat, diperah menjadi jus. Kita panggil apa? Sky juice. Ayat sejuk kita panggil sky juice. Ayat daripada langit Allah Ta'ala turunkan. Masin tak? Tak masin. Padahal dia ambil wak daripada lautan. Tak masin. Sebab apa? Rupanya ada penapis muqsirat. Ada penapis. Dia buat turunkan air kepada kita dalam keadaan sajaja. Apa maksud sajaja? Bercucuran. Dia tak main tuang macam kita ambil air, kita bubuh di dalam timba, kita tuang. Apa akan berlaku? Berlopak muka bumi kalau dia tuang dulu. Tetapi dia buat dia sebagai sajaja, renjisan. Allah renjiskan daripada langit. Ini yang dikatakan Allah itu Rahman Ar-Rahim. Allahu Latif. Allah itu maha lemah lembut. Dia turun hujan pun lemah lembut. Kita jurai pokok, kalau kita guna paip bomba jurai pokok, apa akan jadi pada pokok tu? Tercabut akar-akar dia. Kita pergi beli yang ataupun dulu dia buat dengan tin. Tebuk bagi banyak lubang. Lah ni tak gaduh dah, tak gaduh nak tebuk tin dah. Pergi beli terus tempat, siram pokok tu, dia jadi macam hujan. Dia turun lebih sajaja. Lebih apa sajaja? Lebih lembut dia turun. Ni kata Allah itu latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Allah itu maha lemah lembut dengan hambanya. Dia tak cerok kita tak tentu hala. Dia tak bagi kita macam paip bomba. Padahal dia kumpulkan muqsirat tu sekali. Dia boleh buat turun mai sekaligus. Kena timpa bumbung kita runtuh. Timpa bangunan patah. Timpa bumi berlopak. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah turun secara sajaja. Dengan penuh lemah lembut. Untuk apa kata Allah? Linukhrija bihi habban wa namata. Untuk Allah Ta'ala keluarkan daripada nukhrija. Untuk kami keluarkan daripadanya habba. Apa dia habba? Biji benih. Yang kita duk simpan biji benih. Dapat biji benih, orang bagi biji benih, bendi. Duk atau simpan-simpan dalam rumah, buat dalam beg plastik atau bungkus dalam kertas, duk dalam tu. Dia nak tumbuh dah, dia tak tumbuh. Pilah cari bumi yang Allah Ta'ala kata wajah alam naj'alil arda mihada. Aku buat bumi tu yang terbentang luas tu. Hampirlah cari bumi tu. Tunggulah tu remaan saja aku nak buat turun mai hujan daripada langit. Ikhtiar wahai manusia. Hampa kata hampa nak hidup, kena ikhtiar untuk hidup. Tak boleh nak duduk saja. Allah dah bagi hidup. Dialah bagi makan. Ikhtiar untuk meneruskan kehidupan. Sebab daripada habba, daripada biji benih yang kita dapat. Kita tengok biji benih yang Allah Ta'ala bagi jadi kepada kita berbagai-bagai bentuk. Ada buah tu bulat. Tapi biji benih dia bujung. Biji benih dia bujung. Ada buah tu bujung. Biji benih dia bulat. Contoh kata kacang bendi lah. Saya buah kacang bendi sebab rumah saya banyak kacang bendi. Ustaz rajin tanam. Dia panjang. Biji dia bulat-bulat. Bukan satu. Masya Allah. Allahu Ghani. Allah Maha Kaya. Dia tak bubuh sebiji kacang bendi. Sebiji biji benih. Dia bekalkan kepada kita. Cuba rajin kira. 100. Sebiji kacang bendi ada 100.
kayanya Allah. Daripada sebiji kacang bendi itu boleh menghasilkan 100. Seperti mana Allah Ta'ala jadikan padi. Allah tu kaya. Aku boleh bagi ke hamba banyak mana hamba mahu. Tapi hamba kena berusaha. Usahalah, carilah tanah. Tak semestinya lah kena cari sekebun-kebun. Kita ambil pasu bunga kecil tu. Kalau kata kita bubuh sebiji benih, kita jurus dengan ma'an saja. Air yang Allah Ta'ala buat turun daripada langit. Walaupun kita pergi buka kepala paip saja. Kita jurus dia main. Hidup dah. InsyaAllah ikhtiar. Itu akan Allah hidup. Daripada mana? Daripada matahari, cahaya matahari yang diculuh kepada dia. Semua tu Allah bagi. Semua Allah punya. Untuk apa? Untuk dihidupkan biji benih itu. Wajannatin alfafa, dan Allah Ta'ala juga apabila dia membekalkan kepada kita biji benih lalu dihidupkan tumbuh-tumbuhan itu, maka jadilah ia jannat. Jannat di sini bukan maksud syurga. Jannat di sini bermaksud kebun-kebun yang alfafa. Alfafa maksud dia yang subur-subur. Masya Allah. Ini yang dikatakan 10 ayat ini dia ajak kita berfikir. Jom dia kata kita berfikir. Aku jadikan muka bumi itu satu hamparan. Dalam hamparan yang luas itu, aku tahu apabila datangnya angin, ribut taufan, ombak bergulung-gulung, akan terus melanggar hamparan itu. Jikalau tidak ada dindingnya, maka aku jadikan jibala autada. Gunung ganang itu sebagai dindingnya, sebagai pakunya, sebagai pasarnya untuk kita duduk aman. Dan kemudian aku jadikan makhluk aku itu dalam keadaan berpasang-pasang. Maksudnya hampa boleh biarkan dia. Pokok boleh dibiarkan. Binatang boleh dibiarkan. Bekalan untuk kita ni. Dan kemudian aku jadikan kepada kamu malam. Tidur. Untuk hampa berehat selepas sehari suntuk kamu bekerja. Ada waktu-waktu hampa tidur. Kadang-kadang kita tengah-tengah duduk terlena. Rupa-rupanya tenaga kita dah habis. Allah Ta'ala suruh tidur. Alhamdulillah ni tu. Sejak usia menjangka 50-an, 60-an ni, makin kerap pula tidur siang. Pasal apa? Bateri dah makin slow. Kenapa kita tertidur? Allah Ta'ala nak bagi rehat. Cas sikit bateri. Dia naiklah 1 bar, 2 bar. Bolehlah bangkit. Sekejap lagi lepas lahor. Lena pula. Lena pula lepas lahor. Rupa-rupanya orang tua ni dia bateri dia dah nak habis. Kadang-kadang tertidur. Sambil duduk tertidur. Menyengguk. Sebab apa? Sebab keadaan kita yang semakin uzur. Itu nikmat. Jangan marah. Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi bekalan kepada kita malam. Tempat beristirahat. Bukan istirahat, bukan tidur sampai subuh. Bangunlah bersolat, bertahajud kepada Allah. Kemudian dia jadikan siang. Hampa kerja. Bukan aku buat malam sentiasa gelak gelita. Siang pakai pula kerja. Carilah apa boleh. Kemudian aku jadikan langit yang luas, tinggi pakat tengok. Dia bagi jadi satu pelita matahari. Hampa nikmati dia. Aku jadikan awan, musirat, tempat perah ayak. Aku turun kepada hampa sajaja dengan penuh lemah lembut. Sebab apa? Sebab aku nak bagi tumbuh-tumbuhan daripada biji benih yang hampa tanam. Dan kemudian aku jadikan dia kebun. Kita tengok kebun yang sekebun-kebun. Saujana pandangan mata, bunga-bungaan yang berkembang. Itu semua adalah bekalan yang Allah Ta'ala bagi kita pinjam. Kita duduk di muka bumi Allah Ta'ala dengan kita pinjam semuanya. Seperti mana selalu kita alunkan. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita ada. Allah sudah sediakannya. Malahan kita pun kita Allah punya, bumi langit ciptaannya, miliklah apa saja, tidak terlepas
lepas dari ciptaannya. Mana kita punya, tidak ada kepunyaan kita. Kita hanya mengusahakan apa yang telah ada. Wallahu alam. Penutup untuk kita sama-sama berfikir. Tak ada pun kita punya, yang mana Allah Ta'ala bentangkan di dalam ayat ini, ayat 6 hingga ayat 16 ini, semua dia punya. Satu pun bukan kita punya. Kita hanya pinjam saja daripada Allah. Termasuklah diri kita, jantung kita, hati kita, mata kita, apa juga. Semua dia punya. Kita usaha, kita jagalah apa yang dibekalkan kepada kita ini sebaik mungkin. Kerana kita nak balik kepada Allah, membawa amanah ini untuk dia jawab di depan Allah. Aku berikan kepada kamu mata, kamu gunakan ke arah mana. Aku berikan kepada kamu telinga, kamu gunakan ke arah mana. Aku berikan kepada kamu mulut lidah yang petah berbicara, kamu gunakan ke arah mana. Kita gunakanlah milik Allah Ta'ala ini, yang Allah Ta'ala bagi pinjam ini sebaik mungkin untuk kita kembalikan kepada pemiliknya yang sebenar. Yang Allahul Haqqa, Allahul Haqqa, Allahu Khaliqa, Allahur Rahman, Allahur Rahim. Wallahu alam. Baik, saya buka soalan. Saya buka soalan kepada puan-puan sekalian. Siapa-siapa yang nak bertanya, tak semestinya berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini, puan boleh bertanya secara meluas, insya-Allah. Saya boleh jawab, saya jawab, insya-Allah. Kalau segan nak bertanya, boleh mesej. Tekan mesej kat situ. Okey, kuliah dah nak habis dah. Boleh buka muka semua, nak tengok muka. Janganlah kedekut sangat kan, nak tengok muka comel-comel. Lama tak tengok mereka. Hilang hidup penuh. Kau sangat nak tengok kan?